Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Cikgu harap murid-murid semua berada di rumah dalam keadaan yang sihat-sihat dan bersedia untuk belajar tajuk pembelajaran kita pada minggu ini. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang cara-cara tumbuhan untuk membiak, betul kan? Ada pelbagai cara tumbuhan membiak, antaranya ada yang membiak menggunakan anak pokok, ada yang membiak menggunakan biji benih dan ada yang membiak menggunakan batang bawah tanah dan pelbagai lagi cara. Malahan ada tumbuhan yang membiak lebih daripada satu cara kalau kamu mengingatkan. Okey, tapi minggu ni kita nak masuk ke tajuk yang seterusnya iaitu apa kepentingan pembiakan tumbuhan ini sendiri. Kita tahu dia membiak, tapi apa sebenarnya fungsi tumbuhan ini membiak? Ini yang kita nak belajar minggu ni ya. Okey, harapnya kamu dah bersedia. Minggu ni kita akan belajar tentang kepentingan pembiakan tumbuhan. Ini tajuk kita hari ini. Kepentingan pembiakan tumbuhan. Okey, pada zaman ini, hutan-hutan kita semakin lama semakin berkurang. Kerana apa? Berlakunya pembalakan, berlakunya perladangan dan berlakunya pembangunan. Okey, benda-benda ni, pembalakan, perladangan dan pembangunan ni, dia akan tebang. Hutan-hutan yang kita ada. Pokok yang ditebang ni gunanya dia nak ambil kayu balak. Ada yang ditebang sebab dia nak buka kawasan ladang. Ladang apa? Ladang kebun sayur-sayuran. Ada yang buat kawasan penternakan haiwan. Dan ada juga hutan-hutan yang ditebang untuk proses pembangunan. Pembangunan apa? Nak bina bandar, nak bina rumah-rumah. Jadi apabila hutan-hutan ini ditebang, makin berkuranglah tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok yang ada. Contohnya dalam video ni kamu boleh tengok kan? Ni tengok hutan yang asalnya elok sahaja kan, tapi ditebang untuk apa? Ambil balak dia, kayu balak untuk buka kawasan perladangan. Jadi makin lama makin berkuranglah hutan-hutan kita. Okey. Itu yang kita nak belajar hari ni. Apa fungsi tumbuhan ni membiak? Apa yang berlaku bila hutan-hutan ni ditebang? Lama kelamaan, kalau hutan-hutan ni ditebang, makin berkurang pokok, berlakulah bencana alam. Contohnya dalam video yang ini, kamu nampak apa yang berlaku dekat kawasan ni. Berlakunya banjir. Kawasan ni asalnya banyak pokok-pokok, ni kawasan hutan. Hutan kemudiannya ada sungai. Dulu kalau hujan lebat pun tak berlaku banjir. Tetapi akibat kawasan ini pokok-pokoknya ditebang, sini ditebang untuk proses pembangunan. Bila turunnya hujan lebat, berlakulah banjir. Jadi kegiatan manusia yang menebang pokok-pokok di hutan ni bukan sahaja mendatangkan musibah ataupun bencana kepada haiwan sahaja, malah manusia pun akan terkesan. Macam dalam video ni, berlakunya banjir. Siapa sini pernah mengalami bencana banjir? Sangat teruk. Rosak-rosak rumah, kenderaan, perabot. Jadi ini yang berlaku akibat daripada perbuatan manusia. Jadi apa gunanya tumbuhan ini membiak? Sebab apa? Sebab tumbuhan ini adalah hasil ataupun sumber makanan untuk kita manusia dan juga haiwan. Kita dah belajar sebelum ni kan, ada haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Kita manusia pun makan tumbuh-tumbuhan juga kan. Ada haiwan yang makan tumbuhan, kita manusia makan tumbuhan. Tumbuhan dia menghasilkan apa dia? Tengok ni. Buah-buahan, akar, daun dan dahan yang menjadi sumber makanan kepada kita manusia. Selain itu, ada sesetengah tumbuhan ni dia adalah tumbuhan herba. Tahu tumbuhan herba tu apa dia? Ini tumbuhan herba. Herba ni adalah tumbuhan yang boleh menjadi ubat kepada kita. Contoh-contoh herba adalah seperti ni. Tongkat ali, hempedu bumi, misai kucing. Nama pun pelik-pelik kan? Ini adalah contoh-contoh tumbuhan herba. Tumbuhan herba ini
bukan saja ubat kepada kita manusia, haiwan pun makan tumbuh-tumbuhan ni sebagai ubat untuk mereka. Jadi itu fungsi pertama, kepentingan pertama tumbuhan ni membiak. Bila dia membiak, jadi kita dapatlah makan makanan, kita juga dapat tumbuhan herba tadi tu sebagai ubat. Boleh faham? Itu kepentingan yang pertama. Kepentingan yang kedua, tumbuhan ni juga dia berfungsi sebagai tempat tinggal untuk haiwan. Kalau kita manusia tak apa kan? Kita ada rumah. Tapi haiwan ada rumah ke? Kalau yang kita bela ialah awak bela ikan dalam akuarium, awak bela kucing dalam rumah, bela arnab dalam sangkar. Tapi kalau haiwan yang dekat luar tu, ada ke rumah dia? Tak ada kan? Jadi tumbuh-tumbuhan inilah yang menjadi rumah dia. Contoh dalam video ni, pokok ini menjadi rumah untuk burung ni. Kamu bayangkan kalau suatu hari nanti tiba-tiba datang orang musnahkan rumah kamu. Kamu nak duduk mana? Itulah juga yang berlaku kepada haiwan. Kalau kita tebang ke semua pokok-pokok dekat hutan tu, mana dia orang nak tinggal? Kalau kucing tak apalah, kita boleh bela. Kalau gajah, harimau awak nak bela ke? Jadi haiwan-haiwan ni dia perlukan pokok-pokok ni sebab itulah tempat tinggal dia. Negara kita, negara Malaysia, pernah dinobatkan sebagai salah sebuah negara yang memiliki hutan yang paling kaya dengan pelbagai jenis haiwan. Tetapi makin lama negara kita tebang pokok, tebang hutan, jadi haiwan-haiwan ni makin lama makin kehilangan tempat tinggal. Selain itu, udara yang kita sedut dan hembus, macam sekarang, cuba tarik nafas. Hembus. Udara yang kita sedut dan kita hembus ini, dia datang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Manusia dan haiwan bergantung, kita bergantung kepada tumbuh-tumbuhan ni, pokok-pokok dekat sekeliling kita ni untuk menghasilkan udara supaya kita boleh bernafas. Cuba kamu bayangkan suatu hari nanti kalau dalam atas muka bumi ni dah tak ada pokok. Macam mana kita nak bernafas? Takkan kita nak tahan nafas? Berapa lama kita boleh tahan? Jadi kita perlukan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan ni supaya kita boleh bernafas, adanya udara untuk kita bernafas. Sebab itulah kalau dekat kawasan, kalau rumah kamu ada mak kamu tanam banyak-banyak pokok bunga, udara di kawasan rumah kamu tu selesa, senang nak bernafas sebab banyak pokok-pokok yang menghasilkan udara. Tetapi kalau kamu pergi ke kawasan yang tak ada pokok langsung, mesti kamu nak bernafas pun rasa tak sedap aja kan? Rasa sesak nafas je. Sebab apa? Pokok-pokok ni lah yang menghasilkan udara untuk kamu bernafas. Macam SpongeBob ni, tengok dia bernafas. Selain daripada itu, pokok-pokok ni dia menghasilkan sumber kayu-kayuan. Kayu-kayu yang dihasilkan oleh pokok ni kita boleh guna untuk buat perabot. Buat perabot, buat rumah, buat perhiasan. Tadi cikgu cakap jangan tebang pokok. Kalau kita tebang pokok nanti tak elok, nanti hilanglah tempat tinggal haiwan kan, cikgu cakap. Ya, betul. Kita boleh tebang pokok, tetapi kena kawal. Kita buat secara terancang. Jangan potong semua, jangan tebang semua. Umpama macam kamu, kalau kamu makan nasi sepinggan, okey, tak ada masalah, perut kamu kenyang. Tapi kalau kamu makan nasi 10 pinggan, apa yang akan jadi? Kamu akan gemuk. Samalah juga bila kita nak tebang pokok. Boleh tebang pokok, tapi jangan tebang semua. Macam yang cikgu cakap, pokok-pokok ni, tumbuh-tumbuhan ni, dia membekalkan kita makanan, membekalkan kita ubat-ubatan, dia juga jadi tempat tinggal untuk haiwan, dan juga dia membekalkan kita dengan udara. Jadi inilah dia kepentingan pembiakan tumbuhan. Yang pertama, ini sumber makanan dan ubatan untuk kita manusia dan haiwan, menjadi tempat tinggal untuk haiwan-haiwan,
Yang ketiga, membekalkan udara untuk kita manusia dan juga haiwan bernafas dan juga membekalkan kita dengan kayu-kayu untuk kita buat perabot. Okey, ada lagi ke? Okey, jadi soalan cikgu nak tanya awak satu soalan. Nanti awak jawab soalan ni dekat bahagian komen YouTube cikgu ni ya. Okey, soalan cikgu, satu saja. Bagaimanakah kita dapat memastikan hutan dekat negara kita ni dapat dipelihara daripada aktiviti pembalakan haram dan tanpa kawalan? Itu soalan cikgu. Nanti jawab dekat bahagian ruangan komen ni. Boleh? Jawab soalan ni. Okey, cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu. Nanti jawab soalan ni dan juga buat kerja dalam buku aktiviti. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu di message. Sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih.